Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari Khamis edisi 21 September 2023. Hari ini anda bersama dengan saya Irfan Syahmina Sultan dan juga pasangan saya hari ini Syuhaida Arifin. Apa khabar Syuhaida? Alhamdulillah sihat. Irfan pun sihat ya? Sihat alhamdulillah. Okay, baru-baru ni baru pergi ke Kota di Gunung Kinabalu. Betul, Gunung Kinabalu. Saya ada mengikuti beberapa ekspedisi yang dikendalikan oleh pihak UTHM. Di sana mereka berjaya memecah rekod Malaysia Book of Records sebenarnya pendakian di Gunung Kinabalu, pendakian wanita di Gunung Kinabalu yang teramai. Jadi tadi kita ucapkan kepada semua pendaki, sebab kebanyakan mereka ni rata-ratanya bergelar isteri, bergelar ibu, ada anak yang kecil yang masih menyusu lagi pun ada. Jadi mereka mengambil cabaran ini dan mengangkat tema pemerkasaan wanita untuk mendaki ke Gunung Kinabalu. Dan juga kepada Syuhaida. Tapi sekarang ni cuaca tak cantik sangat. So kita tak dapat nak ke puncak kan. Tapi itulah satu pencapaian jugalah sebenarnya untuk kita sampai ke kawasan base camp Pandang Laban tu bukan mudah sebenarnya. Kurang lebih dalam 6 jam sebenarnya kita perjalanan tu mendaki dari membayangkan sekumpulan 55 orang wanita. Sejuk lah Syuhaida. Sejuk lah. Cuaca dalam 2 darjah Celsius bila malam kan, tak ada cahaya matahari, memang sejuk lah. Okey, kalau Ifah ada masa pun nanti nak cuba jugalah bersama-sama ekspedisi ke sana nanti. Okey, seterusnya kita akan kongsikan kepada anda berkaitan dengan berita dalam dan luar negara. Jadi kita mulakan terlebih dahulu. Ini merupakan perincian Perdana Menteri kita tiba di New York, ketuai delegasi Malaysia ke UNGA yang ke-78. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New York untuk mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA yang ke-78, dan ketibaan beliau di lapangan terbang Westchester County disambut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dan ini merupakan penampilan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Perhimpunan Tahunan Pemimpin-Pemimpin Dunia ini, dan beliau dijadualkan untuk menyampaikan kenyataan Malaysia pada sesi debat umum UNGA pada hari Jumaat ini, esok hari. Ya, untuk pengetahuan anda, antara perkongsian lain, Malaysia akan berkongsi berkenaan dengan usaha bagaimana kita menangani krisis iklim dan juga tindakan yang diambil untuk mencapai agenda 2030. Dan hari ini di New York, antara perjalanan yang berhormat Perdana Menteri yang pertama sekali adalah pertemuan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan seterusnya akan diikuti dengan mesyuarat dua hala bersama Presiden Iran Said Ibrahim Raisi dan juga Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ya, itu perincian berkaitan dengan perhimpunan UNGA yang akan berlangsung, dan esok Perdana Menteri kita akan membuat kenyataan bagi pendebatan yang akan berlaku esok. Baik, seterusnya kita akan lihat kepada berita yang kedua. Ini merupakan satu berita yang bagi saya tragik dan tragis kepada kita semua, di mana kita sepatutnya menjaga keselamatan jalan raya, tetapi perkara ini berlaku dan kita boleh lihat di sini sebenarnya dua mangsa telah pun dikenal pasti yang telah maut di kemalangan di Putrajaya baru-baru ini, iaitu pekerja Pos Malaysia dan juga pekerja Mahkamah Ampang. Dua yang maut dalam kemalangan di Putrajaya. Dan identiti dua penunggang motosikal yang maut dalam kemalangan melibatkan sebuah trailer merempuh beberapa kenderaan termasuk motosikal anggota polis trafik di Putrajaya yang telah dikenal pasti. Dan Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP A. Asmadi Abdul Aziz berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Faris Haziq Abu Bakar 25 tahun yang merupakan pekerja Pos Malaysia, dan Yuswar Muhammad Uyus 39 tahun iaitu pekerja di Mahkamah Ampang. Dan beliau berkata pengancaman Faris Haziq telah dibuat oleh ayahnya, manakala Yuswar oleh isterinya di unit forensik Hospital Putrajaya masing-masing pada kira-kira pukul 5.30 petang semalam. Dan beliau berkata proses berdasar kedua-dua mangsa akan dilakukan pada hari ini. Jadi mengikut kenyataan A. Asmadi, jumlah keseluruhan yang terlibat dalam kemalangan itu adalah seramai 14 orang dengan 2 maut, 7 cedera termasuk pemandu trailer, manakala bakinya tidak mengalami kecederaan. Dan 2 pemandu kereta dikenali Kali Rastio 69 tahun serta Abdul Latif Ahmad 58 tahun dilaporkan mengalami kecederaan parah dan masing-masing dirawat di zon merah Hospital Putrajaya dan Hospital Sedang. Dan beliau juga berkata hasil ujian air kencing terhadap pemandu trailer didapati negatif dan pemandu itu akan direman esok pada itu hari ini, membolehkan siasatan lanjut dijalankan selepas ini. Okey, seperti anda sedang saksikan paparan video yang kami kongsikan di laman Instagram Berita RTM ini merupakan rakaman daripada dashcam
yang ada pada salah sebuah kenderaannya kebetulan sedang berhenti di kawasan insiden tersebut. Kita dapat saksikan bagaimana trailer tersebut cuba untuk menukar lane, menukar jalan, tapi kata pada kelajuan yang pada pengamatan kita ni agak laju lah ya, kalau nak dibandingkan dengan kawasan kereta sedang berhenti pada ketika itu. Jadi siasatan sedang dijalankan oleh pihak polis untuk mengenal pasti apakah punca kejadian insiden tersebut, bagaimana sebenarnya trailer itu tidak dapat mengawal kelajuannya, apakah puncanya. Tadi kalau kita dah kongsikan daripada urine test, test air kencing negatif ya, maksudnya pemandu tersebut memandu bukan dalam pengaruh dadah, maksudnya bebas daripada dadah. Tapi ada faktor lain, barangkali mungkin kenderaannya pula bermasalah ataupun kita tidak tahu situasi kesihatan pemandu selain daripada pengaruh dadah dan sebagainya. Siasatan sedang dijalankan, kita jangan buat sebarang spekulasi, jangan mengeluarkan komen-komen yang barangkali boleh melukakan hati mangsa-mangsa terlibat, terutamanya mangsa-mangsa yang meninggal di lokasi kejadian. Kita perlu menghormati keluarga mereka dalam situasi yang luar jangka ini, yang pastinya menuntum hati mereka kerana terpaksa menghadapi kehilangan salah seorang ahli keluarga mereka kan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk mereka dan kita biarkan pihak yang bertanggungjawab menjalankan siasatan terhadap insiden kemalangan yang berlaku di Putrajaya ini. Ya, kami di Selamat Pagi Malaysia ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa yang telah pun meninggal dunia akibat insiden ini, dan saya nak sarankan juga kepada masyarakat Malaysia untuk mempunyai dashcam ataupun cam dalam kereta kerana ia akan menjadi satu bukti kepada insiden yang bakal berlaku nanti. Itu yang penting sebenarnya untuk kita dapat satu gambaran tentang pentingnya ada bukti-bukti ini sebenarnya. Memudahkan siasatan kan. Siasatan. Okey. Kita akan beralih kepada berita selanjutnya berkaitan dengan kita tidak perlu panik untuk membuat pembelian beras. Itu kata Fama Negeri Sembilan, dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Negeri Sembilan diminta menambah baik kaedah pembelian beras putih tempatan BPT menerusi program intervensi pengedaran BPT bagi memastikan setiap masyarakat mendapatkannya. Jadi Exco Kanan Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata ia termasuk memperincikan dan menghadkan jumlah pembelian kepada setiap individu atau keluarga bagi mengelakkan bekalan beras tidak mencukupi sehingga menimbulkan rungutan dalam kalangan mereka. Okey, kerjasama masyarakat juga dipinta supaya tidak membuat pembelian panik. Antara kenyataan lain, beliau mengulas perkara itu berikutan video yang tular memaparkan orang ramai tidak berpuas hati apabila beras tempatan habis tanpa sempat membelinya ketika program jualan berkenaan dipercayai di Pusat Operasi Fama Kuala Pilah. Okey. Baik. Berita yang seterusnya pada pagi ini, kita nak kongsi berkenaan dengan bantuan yang diberikan untuk membantu pengusaha mikro kecil dan sederhana PMKS. Bantuan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit untuk Mikro Madani membantu untuk mempertingkatkan lagi keupayaan lebih 20,000 PMKS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata menerusi SME Corporation Malaysia, bantuan itu akan disalur dalam bentuk geran dan pinjaman serta voucher pendaftaran status PMKS. 5 inisiatif utama ditawarkan menerusi Mikro Madani iaitu Geran Perniagaan Mikro GPM, Pembiayaan Perniagaan Mikro, Geran Perniagaan Belia Mikro, AcTube, Program Peningkatan Enterprise Bumiputera BEEP, Plus Sabah dan Sarawak, dan voucher status PMKS. Bantuan dalam bentuk geran pada disediakan sehingga 70% kos projek, dan manakala pembiayaan pinjaman sehingga maksimum RM200,000 dengan kadar faedah 2% tahun itu membolehkan PMKS membayari keperluan modal kerja serta pembelian mesin dan peralatan. Okey, selain daripada ini kita nak kongsikan juga pada anda berkenaan berita seterusnya. Ini berkenaan loji tenaga boleh baharu yang terbesar yang sudah pun mula beroperasi. Ini terletak di Bukit Tagar Enviro Park BTP Hulu Selangor dengan kapasiti 12 megawatt, dilancarkan semalam. Incinerator, biogas, anaerobic digester, mechanical and biological treatment antara teknologi yang digunakan dalam menukar sisa kepada tenaga. Dan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Korming berkata ia selaras dengan hasrat kerajaan bagi mencapai tenaga boleh baharu sehingga 40% menjelang 2025. Okey, BTP berupaya menukar gas metan ataupun dalam bahasa Melayu gas metana daripada sisa pepejar kepada tenaga boleh baharu dengan anggaran 339 juta kilowatt jam tenaga elektrik disalurkan ke grid nasional.
internasional. Itu dia satu perkara yang kita ingin tahu sebenarnya, kerana tenaga seperti ini perlu untuk kita kendalikan keadaan cuaca dan iklim tidak menentu sekarang ini. Okey, satu lagi perkara kita nak kongsi pada hari ini berkenaan dengan tip keselamatan internet. Ramai penting jugalah kena tahu ni kan, sebab kadang-kadang kita kurang cakna tentang penggunaan internet sehingga kan kita lalai dan menyebabkan orang ambil kesempatan ke atas diri kita. Jadi kita perlu berhati-hati dengan penggunaan internet. Pertama sekali contohnya, kita matikan komputer dan semua internet apabila tidak digunakan. Waspada kepada email yang mencurigakan, jangan buka email yang mencurigakan, jangan klik portal yang tidak dikenali dan kemas kini firewall antivirus, jangan lawati laman web yang meragukan. Putuskan sambungan internet sekiranya terdapat permintaan ping. Bahaya semua tu kan. Okay, jangan klik laman-laman internet laman-laman link yang warna biru yang menyala tu. Pakcik-pakcik tengah tengok sekarang ni, kalau dapat kat Telegram ke WhatsApp ke kan, link yang kata nak cari kerja sekian-sekian, tekan sekian-sekian, jangan tekan. Kalau ada apa-apa tawaran yang rasa macam terlalu mudah untuk mendapatkan wang, Too good to be true kan? too good to be true, tolong, itu adalah scam sebenarnya. Jadi jangan tekan kami, sebab kita nak mengelakkan data-data kita bocor kepada mereka yang tak bertanggungjawab ni lah. Baik, saya rasa itu saja untuk setakat ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, Syuhaida. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Jangan ke mana-mana.